Menurut data inflasi pada bulan Mac dari Jabatan Buruh Amerika Syarikat, CPI telah meningkat sebanyak 0.4% dari Februari bagi kedua-dua kadar keseluruhan dan teras. Data ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan jangkaan analisis iaitu sebanyak 0.3% dan bulan Mac menjadi bulan ketiga berturut-turut data CPI melebihi unjuran penyelidik. Dan untuk bantu kita memahami, sudah bersedia dalam talian adalah Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Penyelidikan dan Penasihat Kekayaan Pengurus Portfolio UOB Kay Hian Wealth Advisor. Saya nak ucapkan terima kasih Siddiq kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan selamat Hari Raya. Pertama sekali Siddiq, apakah antara faktor-faktor yang mungkin menyumbang kepada peningkatan yang konsisten CPI ini yang telah melebihi jangkaan ataupun unjuran ramai penyelidik dan kita boleh cakap penganalisis? Okey, Dina, kadar inflasi di Amerika Syarikat pada bulan Mac adalah disebabkan oleh kenaikan harga beberapa produk dan perkhidmatan yang di kalangan penyelidik kita tidak menganggarkan berlaku sebanyak peningkatan dalam beberapa produk ini. Yang pertama, saya boleh melihat kepada harga tenaga, kedua perkhidmatan penjagaan kesihatan dan juga yang ketiga insurans kenderaan bermotor. Kita merujuk kepada harga petrol iaitu ianya telah meningkat sebanyak 1.7% pada bulan Mac dengan harga purata petrol di Amerika Syarikat adalah di antara $3.52 untuk 1 galon dan ianya telah meningkat kalau kita bandingkan harga untuk bulan 1 hari bulan 4 itu kepada 4 hari bulan Mac iaitu pada bulan Mac $3.35. So ini disebabkan oleh krisis geopolitik yang semua orang tahu yang telah meningkatkan harga minyak dunia. Yang kedua, harga perkhidmatan perubatan yang telah meningkat sebanyak 0.6% pada bulan Mac didorong oleh kenaikan harga insurans kesihatan sebanyak 1.2% dan lonjakan harga hospital sebanyak 1.2% yang menjadikan kadar inflasi 12 bulan sebanyak 7.7%, tertinggi pada sejak April 2008. Yang ketiga, insurans kenderaan bermotor. Ianya mengalami peningkatan yang paling banyak pada bulan 3 iaitu sebanyak 22% dan ini merupakan lonjakan tahunan terbesar dalam kategori tersebut sejak tahun 1976. Kos purata insurans kereta kini pada $2,314 setahun dan peningkatan ini disebabkan oleh inflasi yang berterusan dan peningkatan kos membaik pulih kenderaan. Selain itu, peningkatan jumlah kemalangan yang antaranya disebabkan oleh keadaan cuaca yang buruk turut meningkatkan kadar insurans kenderaan bermotor. Harga petrol termasuk juga dengan harga perkhidmatan dan harga insurans kenderaan bermotor adalah antara faktor utama yang beri sumbangan kepada CPI yang tinggi ini. Dan manakala data CPI ini mempengaruhi keputusan Fed untuk memotong kadar faedah, adakah ini akan menyebabkan Fed akan tetap pada kadar 5.25% sehingga 5.50% buat jangka masa yang lama, Siddiq? Okey, pada bulan 1 hari itu keseluruhan penganalisis menjangkakan Fed akan menurunkan kadar faedah pada bulan 6. Tapi setelah kita lihat kadar inflasi yang tinggi, ianya akan memaksa Fed untuk mengekalkan kadar faedah pada paras yang tinggi iaitu pada Julai 5.25% sehingga 5.5% dalam tempoh yang panjang, seterusnya mengurangkan kemungkinan berlakunya pemotongan kadar faedah dalam tempoh 3 bulan yang akan datang seperti yang dianjurkan sebelum ini oleh para penganalisis. So pada pendapat saya, sebarang pemotongan kadar faedah ketika negara mengalami peningkatan kadar inflasi akan memburukkan lagi keadaan. Bagi saya, Fed memerlukan data CPI yang menunjukkan penurunan berterusan sekurang-kurangnya selama 2 bulan selain daripada data ekonomi lain seperti kadar pengangguran, kadar upah yang membantu untuk membuat membantu Fed untuk membuat keputusan untuk menurunkan kadar faedah. Selain itu, kita semua sedia maklum bahawa Fed meletakkan sasaran inflasi 2%. Tapi bagi saya, sasaran inflasi 2% ini tidak lagi bersesuaian dan agak mustahil untuk dicapai pada tahun ini maupun pada tahun 2025 dengan landscape ekonomi semasa dan diterukkan lagi dengan konflik geopolitik. Ianya memberi kesan mendalam yang menyebabkan perubahan dalam pasaran tenaga kerja, rangkaian bekalan global dan sumber daya yang terhad seperti tenaga, makanan dan perumahan. Dengan itu saya melihat
Fed perlu mengubah julat sasaran inflasi untuk menjadi lebih fleksibel, iaitu di antara 2.5% hingga 3.0%. Bagi persoalan bila Fed akan menurunkan kadar faedah, jika kita merujuk kepada kenyataan Fed sebelum ini, mereka telah menyatakan untuk melakukan penurunan kadar faedah pada tahun ini, tetapi tidak memberitahu pada bulan bila. Oleh kerana data inflasi yang tinggi, pada pendapat saya kemungkinan Fed akan melaksanakan satu pemotongan kadar faedah pada tahun ini, iaitu menurunkan kadar kepada 5% dan ianya mungkin berlaku pada penghujung suku ketiga tahun ini. Seperti yang Siddiq kongsikan bahawa dijangkakan bahawa kadar faedah akan berlaku satu pemotongan pada tahun ini lebih kurang pada akhir suku ketiga. Dan daripada data-data ini dan unjuran ini, apakah antara implikasi kepada pasaran, terutamanya di Malaysia? Okey, apabila Fed menaikkan kadar faedah ataupun mengekalkan kadar faedah pada paras ketika ini, iaitu 5.25 hingga 5.5, pasaran akan cenderung menurun because berlakunya mismatch antara Fed dan juga pelabur. Ini berlaku kerana apabila kos pinjaman meningkat bagi syarikat-syarikat, pelabur lain mungkin kelihatan lebih menarik, pelaburan lain seperti memegang bond lebih menarik berbanding saham. Ini secara langsung memberi kesan kepada sektor-sektor yang sensitif terhadap kadar faedah. Dan kesan ini bukan hanya di Amerika Syarikat tetapi juga di Malaysia. So sektor-sektor sensitif terhadap kadar faedah adalah seperti bank, hartanah dan utility. Selain itu, sebagai tindak balas terhadap ini, kami menjangkakan indeks saham akan cenderung melemah dan bond yield akan meningkat. Menurut pandangan saya, peningkatan data inflasi akan menyebabkan para pelabur menilai semula jangkaan mereka mengenai seberapa Fed akan bersikap pro-bisnes pada tahun ini dan sama ada dasar kadar akan menghalang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masa depan. Kesan data inflasi Amerika Syarikat yang lebih tinggi daripada yang dijangka akan memberi kesan seluruh pasaran equity termasuk Malaysia. Tapi kita pada minggu lepas ada 2 hari berlakunya Bursa Malaysia ditutup, so impactnya lebih minimum berbanding dengan pasaran region yang lain. So untuk pasaran equity, satu pemotongan kadar faedah bagi saya sudah memadai untuk memberi kesan positif kepada keseluruhan pasaran. Akan tetapi ianya tidak berlaku untuk nilai ringgit. Pada minggu lepas apabila data inflasi dikeluarkan, kita dapat melihat penurunan yang mendadak dalam ringgit Malaysia. Ringgit agak sukar untuk melepasi paras 4.5 sen untuk $1 sekiranya Fed menurunkan kadar faedah kurang daripada 0.5%. So pihak kami sebelum ini mengunjukkan 4.45 pada hujung tahun ini, tetapi jika Fed hanya mengurangkan sebanyak 0.25 dan tidak 0.5%, ianya akan berada pada sekitar paras 4.55 sen untuk $1 pada akhir tahun 2024, Dina. Dan sekiranya pemotongan kadar faedah itu tidak dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali, adakah ini akan menjadi punca pelabur beralih kepada bond Amerika sekaligus meningkatkan lagi nilai mata wang dolar? Ya, betul tu Dina. Pelabur akan mula melihat berlaku sangat atraktif untuk bond, pasaran bond di Amerika Syarikat, khususnya treasury bond dan juga bond yang mempunyai penarafan AA dan juga single A. So pihak pelabur akan beralih daripada pasaran saham dan mereka akan membeli bond-bond sebab risiko untuk memegang bond lebih rendah berbanding dengan pasaran saham. Tambahan pula dengan keadaan kadar faedah yang tinggi. Dan selain daripada data CPI, apa lagi data dan statistik yang perlu diperhatikan dan perlu ada dalam radar utama untuk masa terdekat yang akan mempengaruhi lagi keputusan dan kadar Fed ini? Okey, kita melihat kadar faedah sebagai unjuran utama untuk pemotongan Fed, tapi terdapat data-data lain iaitu non-farm payroll, iaitu take home money yang diperolehi oleh
tenaga buruh pada akhir bulan, berapakah nilai jumlah wang yang mereka terima pada akhir bulan. Yang kedua adalah peningkatan harga barang api, iaitu bahan seperti yang kita tahu, geopolitical memberi impak secara keseluruhan, bukan setakat harga petrol, tetapi juga harga barangan mentah yang lain dan juga harga logistik. Yang ketiga, kita melihat kadar pengangguran. Tapi untuk masa ini di Amerika Syarikat, kadar pengangguran masih dalam keadaan stabil dan kita tidak melihat kadar pengangguran akan berlaku peningkatan secara mendadak. Yang keempat yang saya lihat adalah berapa banyak jumlah projek-projek perumahan yang telah diluluskan oleh pihak autoriti di Amerika Syarikat. So sekiranya projek perumahan menurun, ini akan memberi red flag kepada Federal Reserve untuk memikir balik sama ada wajar atau tidak mereka menurunkan kadar faedah. So ini antara data-data lain yang turut diperhatikan oleh Fed dalam membuat keputusan. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Siddiq Jantan, merupakan Ketua Penyelidikan dan Penasihat Kekayaan Pengurus Portfolio UOB Kay Hian Wealth Advisor, dan semua perbincangan ini akan kami rangkum dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani.